Baik, dalam hadis ni menceritakan tentang akhlak, tawaduknya Nabi SAW. Tuan boleh bayangkan, dia adalah seorang penghulu manusia, penghulu dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Jangan cerita pangkat dia kok level-level Nabi Muhammad ni level Perdana Menteri. Tak, dia bukan level Perdana Menteri, level raja ataupun agung. Tak, lebih tinggi lagi. Dia bukan level manusia-manusia biasa. Di kalangan para Nabi dan Rasul yang ada ratus-ratus ribu manusia ni, ratus-ratus ribu Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad ketua kepada Nabi dan Rasul. Nabi pernah bersabda, ada sayyidul mursalin wala fakhra. Aku adalah ketua kepada sekalian Rasul yang diutuskan dengan tidak membanggakan diri. Riwayat yang lain Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam. Aku ketua kepada anak cucu Adam, ketua pada manusia. Bahkan disebutkan sebagai Sayyidul Kaunain, penghulu, ketua, pemimpin kepada manusia dan jin, pemimpin alam dunia dan pemimpin alam akhirat. Lagu tu punya darjat yang tinggi di sisi Allah. Nabi Muhammad juga membantu kerja daripada keluarganya. Bantu. Tapi janganlah pula orang perempuan pergi ambil pula dalil ni. Nampak bang, ya ustaz doa abang, orang lelaki kena duk bantu bini, lepas tu duk pelekoh bini, lelaki hari-hari duk suruh masak, goreng. Abang bona dia tu macam yang duduk pegang apa tu, yang asal kuku tu panggil apa? Mak Datin sengah-sengah duk pakai asah kuku tu. Macam yang asah kuku. Okey bang, basuh pinggan bang. Bang, siapa rumah? Muak belantai. Malam sikit. Mana boleh buat, boleh buat lah. Jangan pula mengada-ngada. Walaupun jumpa hadis kata Nabi buat lagu tu, tapi bukan kerja Nabi hari-hari buat kerja lagu tu. Kalau dia buat kerja lagu tu, jenuh dia. Masa bila dia punya rehat, masa bila masa dia? Masa dia untuk nak buat amal ibadat, masa dia dengan keluarga, masa dia untuk dia nak duduk dalam masyarakat. Tetapi dalam kesibukan itu, dia masih lagi ada masa untuk bersama dengan keluarga dan juga melakukan hal-hal dalam rumah tangga. Itu menunjukkan sebagai satu motivasi dan sebagai satu pengetahuan kepada orang lelaki yang tak pernah ambil tahu hal-hal rumah, tak pernah sapu, tak pernah basuh kem baju, tak pernah bantu isteri lipat baju, tak pernah bantu isteri jemur baju, tak pernah bantu hal-hal dalam rumah tangga. Hanya membiarkan isteri semata-mata buat semuanya. Maka itu satu tindakan yang tak baik. Menyalahi sunnah. Masa-masa lapang yang kita ada, kenapa tidak kita bantu isteri? Kadang-kadang orang perempuan tidur tak cukup, lebih-lebih lagi ada anak-anak kecil. Lebih-lebih lagi ada anak-anak kecil. Maka kena pakat-pakatlah faham. Dia kalau faham dua belah pihak senang. Isteri faham tanggungjawab dia, dia buat kerja. Dia tak merongot. Dia tak ada pergi baca hadis ni kat laki dia. Bang, Nabi dah habaq hadis nombor 44 dalam Riyadhus Salihin, nombor 43 ke 44. Nah, cerita macam ni dalam bab tawaduknya Rasulullah. Dia tak ada lebih syarah macam tu kat laki dia. Dia faham sebagai isteri yang tu kerja dia. Tapi sebagai suami, dia faham isteri dia susah. Apa yang dia boleh bantu, dia bantu. Apa yang boleh dia permudahkan, dia permudahkan. Setengah orang ada harta banyak, dia beli kereta bagi bini dia supaya boleh bergerak sendiri. Dia beli washing machine supaya isteri dia boleh mudah basuh baju. Dia beli peti ais, boleh simpan makanan. Dia beli segala peralatan dapur untuk memudahkan isteri dia untuk masak. Dia cari orang gaji supaya membantu isteri dia dan sebagainya. Itu bagi yang ada kemampuan. Tapi bagi yang tak ada kemampuan, pakat-pakat fahamlah. Bila lagi nak cakap, kita tak tahu siapa dia yang buat kerja di rumah ataupun tidak. Paling-paling tidak, bagilah ada kerja juga, buat sedikit perubahan apabila kita belajar. Rupanya Nabi SAW ada masa dia apabila berada di rumah, dia membantu kerja perkara-perkara dalam menguruskan hal-hal dalam rumah. Berdasarkan hadis tadi itu juga, dia beritahu pengajaran hadis yang kedua, contoh pemimpin yang baik ialah mereka yang dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap rumah tangga dan dalam masa yang sama
Dia juga tidak mengabaikan tanggungjawab dia kepada negara. Kerja aktiviti di luar. Dia balik, dia boleh tolong lagi. Rumah tangga dia. Boleh bersih rumah dan sebagainya. Bantulah. Bantu-membantu ya, baru hidup harmoni. Hang tak payah beletiak, aku tak payah merongot. Senang. Dia petua hidup bahagia ni senang. Banyak boleh cerita. Orang dia kata semayang lah, apalah. Memang, yang tu semua memang wajib. Tapi jangan lupa. Jangan lupa, kalau di negeri Zimbabwe yang kita duduk ni, senang ya. Petua dia senang ya. Bini jangan mulut banyak, jangan duk beletiak. Laki jangan naik kaki tangan. Selesai, habis. Tapi yang jadi masalah, bini mulut banyak, duk ajak tok laki pula, yang tu tak kena, yang ni kena buat, yang tu tak kena, yang ni kena duk buat menjadi macam budak-budak tadika duk ajak. Laki dia ni naik tu macam yang angin, dia kata hantar aku keturunan apa? Itu dia. Faham tak? Ni keturunan Raja Kapur. Jadi dia ni pun dia kata, awak ingat abang yang keturunan Raja Kapur, saya pun hantar hang jebat. Habis ya. Kan, esok lusa duduk pejabat agama, minggu depan duduk mahkamah syariah, selesai. Kalau kita boleh jaga, insya-Allah mudah-mudahan kekal harmoni rumah tangga. Ini contoh rumah tangga Nabi Muhammad, tawaduknya Nabi SAW. Pernah satu ketika Nabi berkahwin dengan seorang perempuan, saya tak ingat nama dia. Dalam sejarah diriwayatkan ada 6 perempuan yang diceraikan oleh Rasulullah. Jarang orang cerita. Tetapi kita perlu juga tahu, khususnya bagi manusia yang dalam kehidupan dia pernah terlibat dengan alam perceraian, bahawa Nabi SAW juga pernah menceraikan isterinya. Satu ketika Nabi berkahwin dengan seorang wanita. Wanita ni, dia tak suka kahwin dengan Nabi Muhammad. Dia ni keturunan bangsawan. Nabi Muhammad pun tak kurang bangsawan ni, maksudnya anak pemimpin, anak keturunan mulia-mulia. Keturunan Quraisy ni dikatakan keturunan yang paling mulia di kalangan masyarakat Arab. Sehingga kan seluruh Jaziratul Arab, kepulauan Arab, dunia Arab ni kalau sebut Quraisy, semua orang tahu mereka ni keturunan hebat, keturunan tolong orang, keturunan mulia, keturunan mereka banyak dilantik menjadi pemimpin. Sebab jenis-jenis orang yang berwibawa, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang dipandang mulia dalam masyarakat. Nabi tak lagu tu punya hebat punya keturunan, nisbah pada keturunan. Bila Nabi berkahwin dengan orang perempuan ni, kahwin cara elok, bukan paksa apa semua, tak ada. Apabila Nabi dia balik, dah angkat nikah apa semua, Nabi sentuh dia kuih tangan Nabi, dia kata, layakkah orang yang bertaraf hamba pegang orang bertaraf bangsawan? Sebab Nabi kan kawan dengan orang miskin. Nabi itu mulia keturunan, tapi dia punya nak hina Nabi. Akhirnya Nabi keluar daripada rumah dan Nabi pergi kepada para sahabat, dan Nabi bagi tahu sahabat, tolong Sa'ad bawa dia balik pergi rumah mak pak dia, cerai.